Perkembangan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini negara terus tidak mencatatkan kes baharu jangkitan, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 5 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan 27 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, terdapat 406 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,691 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Manakala dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 312 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 28,707 ujian. Berikutan makluman mengenai BruHealth App. Alhamdulillah, setakat ini seramai 402,582 ahli telah pun mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 10,788 telah pun mendaftar. Manakala berkenaan aplikasi PremiScan, sejumlah 5,863 telah dimuat turun oleh 4,236 premis perniagaan. Orang ramai tidak perlu cemas apabila mendengar berita tentang individu yang didapati positif ujian serologi. Ini kerana menurut Menteri Kesihatan, kesemua mereka tidak mempunyai jangkitan aktif. Berhubung dengan kaji selidik serologi yang telah diadakan di beberapa buah masjid yang terpilih, seperti yang diumumkan pada sidang media pada 15 Jun yang lalu, dapatan awal kaji selidik tersebut menunjukkan seramai 12 peserta kaji selidik daripada 504 peserta telah didapati positif ujian serologi. Namun, demikian, kesemua mereka beserta dengan keluarga mereka telah didapati negatif bagi ujian swab untuk SARS-CoV-2 dan disahkan tidak mempunyai jangkitan yang aktif. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas ataupun bimbang jika menerima berita mengenai sesiapa yang didapati positif ujian serologi ini. ASEAN diakini dapat menangani COVID-19 di samping berupaya memulihkan aktiviti sosioekonominya. Keyakinan tersebut dinyatakan oleh Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN semasa mesyuarat dalam talian. Ikuti butirannya selepas ini. Dewan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA menyambut baik deklarasi sidang kemuncak khas ASEAN mengenai COVID-19 dan menghargai usaha bersepadu ASEAN dalam menangani cabaran-cabaran berkaitan. Puan Yang Terutama Nguyen Thi Kim Ngan, Presiden AIPA, menyatakan perkara itu semasa mesyuarat pemimpin ASEAN bersama perwakilan AIPA yang diadakan secara dalam talian. Menyertai mesyuarat melalui maya itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendidikan Alam Dato' Peruka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato' Peruka Awang Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato' Peruka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dimulakan dengan ucapan pendahuluan daripada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuong, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN. Sementara itu, Puan Yang Terutama Nguyen Thi Kim Ngan dalam ucapannya turut melahirkan kebimbangan
terhadap penularan wabak COVID-19 di negara-negara ASEAN, namun tetap yakin dan percaya ASEAN akan dapat menangani wabak tersebut di samping memulihkan aktiviti sosio-ekonomi bagi komuniti ASEAN akan dapat terus maju ke hadapan. Puan Yang Terutama juga menyatakan sokongan para anggota Parlimen AIPA dalam pelaksanaan inisiatif kerajaan dalam menangani wabak, meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam situasi darurat, menjamin kesejahteraan rakyat, memulihkan aktiviti ekonomi, mengekalkan kestabilan pembangunan di negara-negara di rantau ini. Puan Yang Terutama berkata AIPA sebagai badan perundangan serantau memainkan peranan penting dalam integrasi ASEAN dan mendorong kerjasama dalam pelbagai bidang. Puan Yang Terutama juga menegaskan perlunya AIPA dan ASEAN terus mengembangkan kerjasama yang lebih mendalam dan praktikal untuk menjadikan komuniti ASEAN lebih sejahtera, lestari, kohesi dan responsif. Pada mesyuarat tersebut, ketua-ketua kerajaan ASEAN bersama perwakilan-perwakilan AIPA turut membincangkan isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkaitan. Pengetahuan yang lebih baik untuk penjagaan yang lebih baik. Itulah tema Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram atau Hari Dadah Sedunia pada tahun ini. Sambutannya diraikan pada setiap 26 hari bulan Jun. Negara Brunei Darussalam melalui Biro Kawalan Narkotik BKN tidak terkecuali dalam memberi sokongan dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti bersesuaian. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis pelancaran sambutan tersebut di Ibu Pejabat BKN di Jalan Tunku, Gadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Jafari bin Awang Haji Mahadi, pemangku pengarah BKN. Tema pada tahun ini dipilih bagi mengimbangi keperluan semasa dalam memberi penjelasan berhubung usaha-usaha menangani masalah dadah yang selama ini dibelenggu oleh maklumat yang kurang tepat dan tersasar daripada yang sepatutnya dalam pelbagai bentuk. Ia juga bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai masalah dadah dunia hari ini dan bagi memupuk kerjasama antarabangsa dalam mengatasi kesan dadah terhadap kesihatan dan keselamatan. Memandangkan negara pada masa ini tidak terkecuali daripada dilanda wabak COVID-19 yang menghadkan pergerakan orang ramai dan pengendalian aktiviti, BKN melalui cawangan pendidikan pencegahan dadah terpaksa menangguhkan semua perancangan aktiviti yang telah disusun lebih awal. Sebagai kesinambungan, BKN mengambil pendekatan dengan beralih kepada pemerkasaan media sosial sebagai alternatif menyambut Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah pada tahun ini. Pengendalian dengan cara sedemikian bertujuan menembusi semua golongan sasaran dan menarik perhatian mereka untuk melayari media sosial cawangan pendidikan pencegahan dadah bagi mengikuti info semasa BKN serta menjadikan Instagram dan Facebook rasmi BKN sebagai saluran mendapatkan pengetahuan. Seorang lelaki penduduk tetap berumur 23 tahun dan tidak mempunyai sebarang pekerjaan berjaya diberkas oleh Biro Kawalan Narkotik kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan penanaman dadah di sebuah kediaman di Kampung Tunku. Semasa serbuan, beberapa biji benih yang dipercayai benih ganja dan beberapa tanaman pohon yang dipercayai ganja serta sebiji pil yang disyaki dadah terkawal, satu paket plastik berisi serbuk yang dipercayai dadah terkawal dan alat perkakas yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah ditemui di kediaman berkenaan. Juga dirampas ialah kemah, lampu LED dan kipas yang digunakan untuk menanam ganja. Tangkapan tersebut masih di dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan seperti Seksyen 8 Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan mengusahakan atau menanam pohon ganja yang boleh membawa hukuman minimum 3 tahun penjara atau denda RM5,000 atau kedua-duanya sekali dan hukuman maksimum 20 tahun penjara atau denda RM40,000 atau kedua-duanya. Seksyen 6(a) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal yang membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda RM20,000 atau kedua-duanya.
Seksyen 6-B APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan darah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda RM20,000 atau kedua-duanya. Dan Seksyen 7 APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk mengambil dadah yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya. BKN ingin mengingatkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan di bawah APD penggal 27 jika terlibat dengan apa jua bentuk aktiviti berhubung dengan penyalahgunaan dadah terkawal termasuk mengusahakan atau menanam pohon atau tumbuhan yang mana ekstraknya boleh digunakan sebagai dadah. Sebarang makluman yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian 244-8877 pada waktu pejaban atau hotline 877-7444 selepas waktu pejaban atau email ncb@narcotics.gov.bn. Sementara itu, Biro Kawalan Narkotik Kuala Belait menahan sepasang suami isteri berusia 34 dan 38 tahun kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah di kediaman mereka di Jalan Singa Menteri, Kuala Belait. Turut ditangkap 2 orang lelaki tempatan dan berumur 30 dan 31 tahun yang disyaki terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Hasil pemeriksaan telah menemui beberapa paket plastik berisi ketulan hablur dipercayai dadah jenis syabu dadah kelas A melebihi 35 gram yang dianggarkan bernilai melebihi RM6,000. Antara barang lain yang dirampas beberapa alat perkakas yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah dan satu alat timbangan digital serta beberapa paket plastik kosong yang disyaki untuk kegunaan aktiviti penjualan dadah. Dari siasatan yang telah dijalankan mendapati dadah yang dirampas adalah bagi tujuan pengedaran kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut yang mana 2 orang lelaki yang turut tertangkap juga adalah pelanggan yang datang. Penahanan bagi kes berkenaan masih dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. 2 orang daripadanya atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar yang boleh membawa hukuman minima 5 tahun penjara dan 5 sebatan dan hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal kelas A lebih dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. 2 orang atas kesalahan memiliki dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda sebanyak RM20,000 atau kedua-duanya. Kesemuanya atas kesalahan memakan dadah terkawal yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 10 tahun atau denda sebanyak RM20,000 atau kedua-duanya. 2 orang atas kesalahan memiliki perkakas yang digunakan untuk mengambil dadah yang boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun atau denda sebanyak RM10,000 atau kedua-duanya. Dalam hubungan ini, BKN menyeru orang ramai untuk memberikan kerjasama bagi sama-sama membasmi aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan masa depan negara Brunei Darussalam. Asnaf fakir miskin di negara ini terus mendapat pemedulian daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dalam meringankan beban kehidupan mereka. Hari ini 3 orang menerima bantuan berupa peralatan rawatan perubatan dan modal berusaha. Majlis penyerahan agihan zakat diadakan pagi tadi di 3 buah tempat berasingan di daerah Tutong. Di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Telisai, Awang Muhammad Zini bin Haji Ismail menerima bantuan zakat berupa sebuah katil hospital, Ripple mattress dan komod chair. Majlis penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akum, pemangku setiausaha MUIB. Di Kampung Padang Baru Bukit Udal, Awang Muhammad Rahiman bin Senang menerima agihan zakat modal berusaha berupa sebuah mesin rumput. Kesemua peralatan berjumlah RM2,565 diambil daripada peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin MUIB.
Sementara Awang Muhammad Syahrimi bin Awang Haji Akom di Kampung Birau menerima agihan zakat modal berusaha berupa sebuah mesin rumput. Modal peralatan berusaha ini dihasran akan dapat meningkatkan semangat dan usaha para penerima agar berusaha lebih gigih dalam meningkatkan taraf kehidupan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Telisai. Sebuah syarikat dan seorang individu didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A. Buafi International Brunei sendirian berhad dikenakan kompaun RM200 manakala Ten Pensiang warga negara Indonesia dikenakan kompaun RM100 kerana didapati melonggok dan meninggalkan sampah perniagaan di kawasan letak kereta di Kampung Serusup. Tangkapan dibuat oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Sehubungan itu, syarikat-syarikat perniagaan dan orang ramai diingatkan agar tidak membuang sampah di tempat-tempat awam. Maklumat mengenai kes di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil boleh disalurkan dengan menghubungi nombor yang tertera.